Sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan imbas kembali dulu apa yang kita ada belajar sebelum ini. Okey, kalau ingat semalam kelas kita semalam kita ada belajar. Kalau ingat kelas semalam kita ada belajar berkenaan cara untuk membina garis, iaitu ada 4 yang kita dah belajar. Yang pertama iaitu membina tembereng garis. Okey, yang kedua kita akan buat pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis. Kemudian yang ketiga ialah garis serenjang. Okey, garis serenjang yang ketiga ini kita dah belajar semalam apabila diberi satu titik. Okey, kepada suatu garis lurus tersebut. Okey, dan yang keempat ialah garis lari. Okey, kalau untuk garis serenjang kita tahu dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Okey, kalau untuk garis lari kita tahu dia adalah garis yang tidak bertemu antara satu sama lain walaupun garis tersebut dipanjangkan. Okey, seterusnya kita tengok dalam buku teks muka surat 181 kita akan belajar hari ini iaitu berkenaan untuk membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Okey, jom kita belajar apa yang berkenaan pada hari ini. Membina sudut dan pembahagi dua sama sudut. Okey, pembinaan sudut 60 darjah selain menggunakan protektor untuk membina sudut. Sudut 60 darjah kita boleh bina dengan menggunakan hanya jangka lukis dan juga pembaris sahaja berdasarkan konsep sudut dalam suatu segitiga sama sisi. Okey, seterusnya cuba tengok dalam buku teks muka surat 181. Dia kata pembinaan 3 tembereng garis yang sama panjang membentuk segitiga dengan sudut pedalaman iaitu 60 darjah. Kita kena tengok pembinaan 3 tembereng garis yang sama panjang atau kita panggil dia sebagai segitiga yang sama sisi. Dia akan membentuk sudut pedalaman iaitu 60 darjah. Seterusnya kita akan tengok dalam bawah tu untuk contoh 7 kita tengok dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja bina garis PQ supaya sudut PQR sama dengan 60 darjah. Okey, mula-mula kita akan ambil kita punya jangka lukis. Kemudian kita akan bina lengkok panjang daripada Q yang bersilang dengan QR. Okey, so dibagi dah satu garis iaitu QR. Kemudian kan dia kata PQR. So kita punya sudut mestilah berada pada titik Q. Okey, kemudian kita akan letak kita punya jangka lukis pada titik Q. Kemudian kita akan buat satu lengkok. Okey. Kemudian kita akan buat pada kita akan letak kita punya jangka lukis pada titik Q. Kita akan buat satu lengkok kan seperti dalam langkah pertama ini. Dan okey, seterusnya kita akan letak pula titik tersebut. Contohnya sini kita labelkan dia sebagai S. Kan macam dalam soalan ni. Kemudian kita letak pula jangka lukis yang kita dah buat tadi tu pada titik S. Kemudian kita akan buat lengkok pada bahagian atas supaya ia bersilang dengan lengkok yang kita dah buat tadi pada langkah pertama. Okey, seterusnya kita akan tandakan titik persilangan itu sebagai titik P. Okey, untuk langkah kedua, apabila kita buat lengkok pada bahagian atas ni, kita kena pastikan dia bersilang. Okey, apabila dia bersilang, kita tandakan dia sebagai titik P. Kenapa kita letak dia sebagai huruf P? Sebabnya soalan dia minta PQR. Okey, sini adalah P, sudut kita ialah Q dan Q dan juga R. Okey, kemudian kita akan lukis garis daripada titik Q, dia akan menyambung kepada titik persilangan iaitu pada titik P yang kita dah tulis ni. Kemudian kita akan dapat dia punya sudut ialah 60 darjah. Untuk pembahagi dua sama sudut kan dalam buku teks muka surat 182 kan kita tengok dekat bahagian bawah tu. Jika suatu garis membahagikan suatu sudut kepada dua sudut yang sama saiz, garis itu disebut sebagai pembahagi dua sama sudut. Okey, misalnya garis OS ialah pembahagi dua sama bagi
sudut POR. PO dan juga R. Kita tahu garis OS ialah pembahagi dua sama POR. Kenapa kita panggil dia sebagai pembahagi dua sama sudut? Sebabnya sudut POR ialah 40. Kita panggil dia sebagai pembahagi dua sama sudut sebabnya sudut POS 20, sudut SOR pun 20. So kita panggil dia sebagai, kita panggil garis OS sebagai pembahagi dua sama sudut. Sudut yang di sebelah kiri perlulah sama dengan sudut yang berada di sebelah kanan. Okey, untuk buku teks kan, buku surat 182, kita akan tengok contoh 8. Kita akan menggunakan jangka lukis dan juga pembaris. Okey, bina pembahagi dua sama sudut bagi P, Q dan juga R. Okey, mula-mula apabila dia bagi garis P, Q, R ni kan, dia bagi dah sudut pun dia dah bagi iaitu 60. Kemudian kita akan buat satu lengkok panjang daripada titik Q. Kan? Kita ambil pada titik Q, kita ambil kita punya jangka lukis, letak dekat titik Q. Kemudian kita akan buat satu lengkok panjang. Okey, seterusnya dekat lengan P dan juga PQ dan juga QR. Okey, seterusnya kita akan tandakan dua titik persilangan itu sebagai titik M dan juga N. Okey, contohnya bila dia dah buat lengkok dekat sini, dia akan ada satu titik. Contohnya kita namakan dia sebagai titik M. Sini adalah sebagai titik N. Okey, langkah yang kedua, dengan bukaan jangka lukis yang sama panjang, kita akan bina satu lengkok masing-masing daripada titik M dan juga N yang kita dah buat tadi. Okey, kita akan ambil bukaan jangka lukis yang kita dah buat tadi kan, untuk titik M dan juga N. So kita letak dia, kita akan letak dia pada titik N, dan juga pada titik M. So kita akan buat garis dua lengkok dan kita akan pastikan dua lengkok tersebut adalah bersilang antara satu sama lain. Okey, so kita akan tandakan titik persilangan itu sebagai titik S. Kita boleh je gantikan sebagai huruf lain lah, contohnya huruf W ke, boleh juga. Okey, seterusnya kita akan dapat titik persilangan pada titik S tadi. Kita akan lukis garis yang menyambungkan daripada titik Q. Okey, kemudian QS ialah pembahagi dua sama bagi P, Q, R. Okey, bagi sudut P, Q dan juga R. So kita tahu sini adalah 30 darjah, sini pun ialah 30 darjah. Tu untuk contoh 8. Okey, cuba tengok dalam buku teks kan. Buku surat 183 dia kata didapati bahawa sudut PQS sama dengan SQR. Okey, yang tadi dia kata PQS adalah sama dengan sudut SQR. Okey, apabila dia punya sudut ialah sama iaitu 30 dan juga 30, dia merupakan garis QS merupakan garis pembahagi dua sama sudut. So kalau untuk contohnya yang ni yang pertama kan, kita akan tengok. Okey, kita boleh ke panggil dia sebagai garis ni, contohnya P, Q, kita akan namakan dia sebagai pembahagi dua sama sudut. Okey, kita panggil dia sebagai pembahagi dua sama sudut sebabnya total bagi sudut ni ialah 120. So di sini 60 dan juga sebelah kanan pun 60. So garis P dan juga Q ialah pembahagi dua sama sudut. Okey, yang ni 90. Kita tak boleh panggil dia sebagai pembahagi dua sama sudut sebabnya sudut di sebelah kiri dan juga sebelah kanan adalah berbeza, dia tak sama. Okey, kalau untuk ni contohnya kita akan ambil sini ialah, okey, dia bagi adalah 60 sini kan. So semua ni adalah 60, atas 30, bawah pun 30. So bawah bila dia 30, kita bahagi dengan 2, kita akan dapat dia sebagai 15. So bila atas ni 15, bawah pun 15. So dia dikenali sebagai pembahagi dua sama sudut. Okey, untuk yang sebagai latihan pengukuhan, cikgu ada sediakan link tersebut untuk minta jawab ada beberapa soalan. Okey, seterusnya akan ada refleksi. Okey, refleksi ni jawab dekat
link Google Form yang telah disediakan.